Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan belajar chapter yang pertama, iaitu Introduction to Structure. Okay. So learning outcome untuk chapter ni adalah di mana yang pertama, student boleh identify the types of structure based on the major load assisted by the structure. Okay. Dalam chapter ni you all akan belajar jenis-jenis structure dan you boleh identify. Salah satunya yang kita akan belajar adalah tension, compression. So you kena tahu apa beza antara tension dan juga compression. So soalan seperti ni biasanya keluarlah, dia akan minta kamu define this kind of structure dan you kena define. Sometimes kalau you diminta pun kamu lukiskan jenis-jenis structure tersebut. So jadi, dan ada juga minta you all buat perbezaan antara jenis-jenis structure ni. Okay. So untuk learning outcome yang kedua, a student can explain the needs for structural idealization before any structural analysis is carried out. So apa itu idealization structure? You biasa dengarkan istilah free body diagram. Sebelum ni you belajar dalam static dynamic dan juga mechanics of material. So once you, contohlah you dapat beam, okay, you dapat beam, dapat actual. So macam mana nak solvekan that kind of beam analysis dia? You kena carikan dia punya reaction. So macam mana nak tahu reaction? You kena lukiskan free body diagram. So adalah structure ni adalah kita nak simplifykan rajah asal sesuatu structure ni dalam bentuk yang mudah untuk kita analyze. So learning outcome yang ketiga bagi chapter ni adalah student can classify the structure, stability and determinacy. So di hujung chapter ini, yang mana subtopik yang terakhir bagi chapter ini, student boleh tentukan sama ada structure itu adalah boleh tentu statik ataupun tidak boleh tentu statik dengan menggunakan formula. Formula ni kamu boleh ingat sebab dia sangat simple. Dan biasanya you dah jumpa pun dalam mechanics of material. Cuma dalam analysis structure ni ada new formula. So content untuk chapter ni ada beberapa content, iaitu ada 1.1 hingga 1.4. Yang pertama, types of structure, relationship between structure analysis and design, idealization of structure, dan last sekali stability and determinacy. So kenapa kita letakkan dia sebagai introduction of structure? Chapter yang pertama ini sangat penting, di mana information terutama di bawah subtopik stability and determinacy. Kalau you salah tentukan structure itu adalah boleh tentu statik atau tidak boleh tentu statik ataupun stable, you akan ada masalah besar untuk solvekan method-method dalam chapter-chapter yang seterusnya. Okay, dia macam ni lah. Contohlah macam you pergi pasar, you tak tahu nak beza ikan macam mana satu ikan kembung ataupun ikan jacket. Okay, sedangkan mak kata suruh beli ikan kembung nak masak macam ni, mak sili api, you pula beli ikan tak apa-apa yang mana rasa tak kena. So macam tak kena lah benda tu. So that's why sangat penting. Okay, so chapter topik 1.1 hingga 1.3 dia more kepada teori. Okay, teori. 1.4 adalah once you tahu teori tu dan you boleh identify lah sama ada dia determinate ataupun indeterminate structure. Okay. So sebagai pengenalan, apa itu structure? Okay, kalau structure, kalau you tengok secara luaran, you cuma nampak satu bangunan. Okay. Tapi dia adalah bangunan. Okay. Apa yang dikatakan structure adalah dia adalah sambungan antara berapa-berapa bahagian. Contohnya kolom dengan beam. Okey, kolom dengan beam ni dia macam couple, dia tak boleh berpisah. Adanya kolom mesti ada beam, adanya beam mesti ada kolom. Suatu bangunan tak mungkin tak ada kolom. Kolom ni macam dia punya backbone lah, kita punya tulang belakang. Okey, tanpa kolom dia tak boleh nak transfer daya-daya daripada beam kepada kolom, sebab kolom ni akan transfer daya tersebut terus kepada foundation ataupun tapak asas sesuatu bangunan. Okey, di mana kita tahu setiap structure ni dia memikul lah, maksudnya dia carry out
daya hidup ataupun daya mati. Okey. Untuk structure analysis, kenapa kita perlu analyze structure tu? Okey. So, sebagai engineer, you nak bina satu bangunan. Okey. So, arkitek pula dia hanya mereka bentuk. Okey, based on arkitek kita akan keluarkan satu lagi design di mana you nak kena analyze beam apa nak guna. Okey. Kolom apa nak guna. Kenapa? Sebab you nak tahu let's say lah bangunan tu dia 5 tingkat. Okey, antara 5 tingkat dengan 2 tingkat. Okey, dengan saiz yang sama cuma story yang berbeza. Jadinya kita nak tahulah dia punya kesan load yang ditransferkan oleh structure ini terhadap dia punya physical structure lah. Let's say lah, semakin tinggi bangunan tu sebenarnya kalau ikutkan you kena tengok jugalah dia punya shear wall. Okay, dia akan ada daya wind load, okay, daya daripada angin. Semakin tinggi satu bangunan, maksudnya semakin tinggi dan juga daya wind load dia lah. So structure yang kita design tu you kena ambil kira juga sebab dia akan mengalami beberapa keadaan lah, sama ada moment, shear, reaction, torsion and deformation. Benda tu akan berlaku. So kita nak tahu benda tu berlaku kat mana dan berapakah nilainya. You can analyze. Okay. So macam mana analyze? Kita akan gunakan beberapa jenis kaedah lah. Okay, kaedah ni untuk kita tentukan internal forces dia. Okay, kalau static dynamic dan juga MOM, you hanya cari dia punya reaction, okay, reaction and then you cari deflection. Itu untuk simple sajalah untuk beam. Contoh satu beam. Macam mana kalau dia melibatkan jenis-jenis structure? Okay. Lepas tu suatu analisis ni, you nak analyse tu adalah bergantung kepada jenis structure tersebut. Sama ada beam ke, truss ke, compression ke, tension ke. Okay. Once kita dah dapat internal forces tersebut, stage seterusnya adalah kita design lah. Designkan komponen ataupun member tersebut dengan berdasarkan daya-daya yang selamat untuk member ataupun anggota itu boleh terima. Okay. So next slide is types of structure. Kita ada 5 kat sini, iaitu ada tension, compression, truss, shear wall dan juga bending structure. So tapi untuk you punya level, you akan buat analyze based on 4 sahaja, iaitu tension, compression, truss dan juga bending. Shear wall tak ada. So rasa mungkin you akan belajar masa degree nanti. So untuk tension structure, nama pun ada tension kan. So mainly dia akan carry out tension. Okay, tension load. No compression, no bending at all. Only tension. Untuk compression, mainly compression stresses under the action of external load lah. Okay, dia compression ni hadir disebabkan oleh external load. Okay, so untuk truss structure, truss are made of straight member connected at their end by hinge connected to form a stable shape. Okay, dia connection dan untuk hinge lah. And then untuk shear wall, okay, shear wall is a structural panel that can resist lateral forces acting on it. Okay, you cuma bagi definition lah dan you lukiskan. Okay, nanti kita akan tengokkan go through satu persatu contoh-contoh types of structure. Okay, last sekali adalah bending structure. So bending structure develops mainly bending stresses under the action of external load. Okay, dia pasal dia ada external load. Untuk shear wall kita ada lateral forces. Okay, untuk compression structure kita ada external load juga. Okay, untuk tension structure, okay, kalau tengok kat sebelah kanan tu dia cakap most tensile structure. Okay, nama lain selain tension structure is tensile structure, are supported by some form of compression or bending element. Okay, dia maksudnya ada benda lain lah yang akan itu compression dan juga bending yang akan kenakan pada tension punya structure. Okay,
So daya ni dia akan carry out to another part, to another part, to another part. Okey, contohnya pada figure 1.1 ni. Okey, yang dia kata such as mass as shown in figure. Mass ni maksudnya macam you pernah tengok tak kapal layar. Okey, kapal layar once dia dah berlayar, angin dah kuat, dia akan buka dia punya layar tu, dan layar tu nampak macam melengkung kan. So mass ni dalam bentuk melengkung lah, tapi dia dipegang oleh tali. Okey, so pada figure 1.1 tu you boleh tengok macam ada dekat beach, biasa kat kafe ke atau rumah, dia pasang macam this kind of truss lah, ataupun tensile membrane structure, ataupun dekatnya stadium. Okay, stadium. Kenapa dia gunakan this kind of structure? Sebab you tengok dia digunakan pada roof yang tak terlampau, bukan besar, maksudnya dia punya length tu tak besar sangat. Length ataupun lebar tu tak besar sangat. Macam stadium dia besar kan, tapi dia tak cover semua. Dia hanya cover sikit je. Okay, dia tak dipegang oleh kolom. Tapi kolom tu maksudnya dia dipegang oleh bahagian tepi lah. Okay, contoh bahagian tepi. And then pada figure 1.2 tu, itu adalah Akashi Kaiko Bridge di Japan. Dia adalah world longest main span suspension bridge. Okay, so tension, kalau nampak je jambatan yang bentuk macam ni, contoh Penang Bridge ke yang dengan kabel. So biasanya jambatan kabel ni dia adalah yang jenis tension structure lah. Dan kalau kat Malaysia ni, Muar Second Bridge adalah cable stage bridge lah. Dia ada orang kata Muar Second Bridge ni macam ala-ala mini Penang Bridge. Okay, you nampak tak macam kabel, tapi dalam mana? Dalam ni, okay, dalam macam pipe ni dia ada kabel dalam tu. So di hujung ini ada yang menarik lah. So ini dia, bila dia menarik, dia akan jadi condition macam ni. Dia akan jadi tension. Okay, soalan ni apa ni? Dia akan jadi tension. Okay, so tegangan lah. Akan jadi tegangan di sini. Okay. So untuk compression structure, okay, kalau tengok pada figure 1.4 ni, dia adalah column under compression. Mana column itu, you ada beam. Okay, so beam nanti you ada secondary beam, you ada slab. So beam dengan slab ni akan transfer daya kepada secondary beam. Secondary beam akan transfer daya pada column. So column, daya tu akan compress kepada column lah. So kalau you tengok yang this one, two common example of such structure are column and arch. Okay, arch tu macam contoh kalau you tengok bangunan-bangunan Rome. Okay, dia ada bentuk macam ni. Okay, contoh ni tiang, ni tiang, ni tiang. Dia ada bentuk arch. Arch macam ni lah. Contoh ni tiang arch dia macam bentuk lengkung. Okay. So column are strict members subjected to axial compression load as shown in figure 1.4. So dia dalam keadaan tegak macam ni. Okay. So daya semua akan menuju ke dia lah. So kat sini berlakunya compression structure lah. Jadi kolom tu itself adalah compression. Dia menerima daya di sekeliling dia untuk dia observe. Bukan observe, untuk dia absorb. Observe tu kita observe kan, dia absorb. Okay. So when a column is subjected to lateral load and or moment in additional to axial load, it is called a beam column. Okay, a beam column. So ini ada juga yang katakan sebagai arch. Okay, arch ni dia supporting roof and bridge. Okay, macam yang you tengok pada figure yang ini, ini macam visualize lah. Arkitek ni kan dia suka design macam-macam kan, nampak cantik. Tapi kita engineer ni nak buat dia, na'udzubillah lah, you nak kena consider bukan cantik, tapi nak pastikan dia selamat. Okay, kalau tengok dari segi ni, secara reality dia, okay, yang curve ni nampak cantik, tapi tak pasti dia selamat ke tak, sebab tak ada apa-apa yang support. Macam contoh di tiang tengah tak ada. So macam visualize lah dari segi arch. Kalau jambatan itu tidak terlampau panjang, boleh gunakan lah. Tapi kalau
panjang macam dalam gambar ni impossible untuk kita engineer ni nak reka bentuk, nak analyze dia dalam keadaan selamat. Kalau you tengok gambar rajah yang sebelah kiri sekali, ni adalah macam bangunan lama dalam bentuk arch. Arch ni mostly sebab kita nak nampak dia cantik, okey, tapi dia selamat. You tengok dalam bentuk curve dia pun tak terlalu besar dia tak terlalu besar, so dia selamat lah. Dan arch ni pula dia akan transformkan daya tu kepada kolom. okey, so kolom ini pun akan mengalami compression lah. So an arch is a curved structure frequently used to support bridge and long span roof. okey, long span roof. okey, macam contoh je tengok tadi padanya let's say lah macam kafe ke, ataupun siapa yang pernah pergi ke Mekah, you perasan tak dia punya dataran tu ada macam satu payung yang boleh keluar besar. Bila tak panas ataupun tak hujan, dia akan tutup. Dia macam payung, tapi bila dia dah buka nampak macam cantik lah, nampak betul macam arch kan. So arch ni dia develop mainly compressive stresses when subjected to load and are usually designed so that they will develop and only compression under measure design load. So arch ni kena ingat, contoh salah satu yang biasa digunakan untuk compression structure adalah arch. Sebab arch hanya menanggung compression sahaja. okey. Okey, untuk truss structure. Okey, truss structure ni biasalah nampak kan. Tak semestinya kat bumbung, ada juga kat jambatan kereta api contohnya. Kalau macam kat US pun dia punya design ada satu jambatan di mana di atas, di bawah dia adalah laluan kereta api, di atas dia adalah laluan jalan raya. Dan dia menggunakan konsep truss. So truss ni are made of straight member connected at their ends by hinge connection to form a stable shape. Kalau you nampak kat sini, okey, ini dia macam hinge lah. Okey, yang saya bulat-bulatkan ni adalah hinge, dia dah connected to hinge lah. okey. Sometimes kita akan gunakan juga dia sebagai joint lah, istilah sebagai joint. okey. Point yang kedua, when the load are applied to a truss only at the joint, its member are either in tension or compression. So truss structure ni dia akan mengalami dua keadaan. Sama ada dia member dalam truss. Member tu apa? Macam ni lah. Ni member contoh you tengok sini, let's say lah, you punya truss macam ni Okay, ni adalah member. Okay, ni adalah member. Ni pun ada member. So kalau you count ada berapa member? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 member. Itu adalah member. Okay. Once dia ada connection antara join dengan join, dia kira satu member. Join dengan join satu member. Okay, itu kena ingat So nanti bila you nak analyze, you akan perlu, once you analyze, you akan dapati member mana adalah tension, member mana adalah compression. Yang ni selalu student dia tinggalkan. Once dia dah tahu jawapan, okey, untuk contohlah member AB. Okey. Okey. Let's say lah dia dapat nilai dia punya internal force lah, tapi dia tak nyatakan jenis structure dia apa, sama ada dia tension atau compression. Jadi kat situ hilang markah. Okey. So point yang ketiga, trusses are lightweight and can be used in variety of applications such as roof and bridge as shown in figure 1.6 lah. Okay. So trusses ni common lah. Dia akan letak di bahagian paling atas bangunan dan kita nak pastikan yang truss tu dia ataupun bahagian paling atas bangunan tu dia tak berat. Okay, tak berat. Dan yang paling mudah adalah truss lah. Okay. Cuma sekarang kalau you perasan, design modern design punya rumah lah, especially rumah ataupun office, dia tak banyak gunakan truss. Dia more gunakan macam slat roof. Okay, slat roof ataupun bahasa Melayunya bumbung lantai. Okay, dia nampak cantik tapi kesannya bila ada tapungan air. Okay,
Bila dia flat roof ni, kalau orang tu salah design dari segi kecerunan, jadi air akan mudah bertakung dekat flat roof lah. Kalau truss, confirm pula dia ada bercerun kan, jadi air semua akan menuju ke gutter lah. Okay. Okay, untuk shear wall structure, kat sini dia adalah figure 1.7, application of shear wall in multi-story structure. Okay, you tengok kat sini you ada dan sebelah kiri ni you ada bentuk 3D, yang ni adalah bentuk plate. Okay, bentuk plate. So angin tu akan datang dari bahagian tepi lah. Okay, bahagian tepi. Dan you akan tengok wall. Macam contohnya wall tu dia akan ditepekkan di bahagian sini. Okay, ditepekkan di bahagian semua ni lah. Kenapa tak nak pula macam ni? Tak nak sudah. Okay. Okay, baru keluar. So kita akan tengok bahagian, bukan bahagian permukaan area yang besar. Kita akan tengok bahagian yang, okay, kalau ni you punya wall. Okay, kita akan considerkan angin tu daripada sini lah. Ni daripada plane, yang ni daripada side tepi je lah. Okay, so angin ni akan datang daripada arah sini. Dia akan berlaku shear lah. Okay, so shear wall structure such as reinforced concrete shear wall shown in figure 1.7 are used in multi-story building to reduce lateral movement due to wind load and earthquake excitation. Okay, lateral movement. So kita nak kurangkan lah lateral movement ni disebabkan oleh angin dan juga earthquake lah. Okay. So bending structure, ni biasa lah you akan jumpa lah. Nanti kalau you buat LI, you mesti akan jumpa. That's why saya suggestkan siapa yang nak buat latah industri tu, you pergi cari dengan kontraktor. Okay, it's better buat kontraktor. Kalau developer ni, dia mungkin kurang pendarahan dari segi site. Okay, dia banyak buat kerja-kerja dalaman dari segi software ke apa. Sebab once you nak design, you nak buat software, you nak design gunakan software, you nak kena tahu dulu dia punya actual situation, actual figure, actual picture. So that's why you boleh nampak. So kalau you tengok figure 1.8 ni adalah flat roof and beam can be classified as bending structure. Okay, beam ni you tahu kan, dia daya dia adalah perpendicular lah. Tak kisahlah tadi condong ke, tegak ke, tapi dia masih lagi dalam keadaan yang macam ni. Okay, so bila daya dia macam ni, confirm you punya beam tu akan bend. So kita tak nak situasi tu berlaku. That's why kita kena design lah beam tu berapa lebar, berapa luas, jenis konkrit apa, tulang dalam beam tu jenis apa. Dan contoh pun you tahu you nak design building tu apa. Contohlah you design untuk apartment. Okay, apartment pun paling kurang pun kita boleh estimate lah. Nanti bila you buat reka bentuk struktur pada semester akan datang, you tahu kalau satu bangunan tu adalah apartment, berapa load, maximum load dia boleh sustain. So daripada maximum load tu kita boleh design lah satu floor tu ataupun beam tu saiz dia yang berapa. Okay, so ini adalah relationship between structural analysis and design. So structural analysis dia macam flow chart dia lah. So dia kena first architecture akan design drawing. Okay, and then bila drawing tu dia dah dapat drawing, kita engineer dah dapat drawing, kita akan ada general arrangement drawing. Okay, yang ni kita akan bertemu dengan jurutera lah untuk general arrangement drawing ni. And then jurutera pula akan analyse the load and forces based on drawing yang architecture bagi tu. Okay, and then dia design semula. Okay, dia design semula based on load tersebut. Okay, first architecture design dia, okay, dia akan design cantik. Cantik lah dia tak, maksudnya macam sketch lah, mau pada sketch. Okay, mau pada sketch tapi sketch yang cantik lah. So bila ada general arrangement drawing, akan sit down together. Dan architecture pun dia kena ada ilmu lah berkaitan tentangnya civil ni, untuk dia tahu kalau aku letak wall ni kat sini ke, atau pembukaan ni kat sini ke, okey tak, sesuai tak, selamat tak. Dia tak boleh macam cacah maba je main design, tak boleh. Dia kena tengok benda tu je. So
So bila dia sit down dengan engineer, engineer akan kata okey, kat sini boleh lawa, tapi dia punya size, contohlah size beam, size wall tu kita kena macam ni. Okay, that's why diorang akan analyse offload and forces lah based on yang orang kata preliminary design. So lepas tu dah come out dengan design tu, dia akan buat design baru, dan selepas tu akan ada detail design. Detail design ni macam contoh you pernah nampak tak? Kalau siapa yang belajar kontrak dan taksiran, you akan nampak satu plan yang macam banyak garis-garis. Okay. So ini adalah general lah relationship between structural analysis and design. Inilah yang saya cakap ni, pada figure 1.10, ni adalah architecture design. Okay, yang sebelah kiri tu adalah architecture design. So yang detail design tu adalah sebelah kanan. Okay, detail design tu adalah sebelah kanan. Okay, yang ini nanti you akan diguna pakai dalam subjek reka bentuk design lah. Okay, so di bawah idealization structure ni, kalau you tengok figure 1.11, idealization of structure which floor beam carrying slab. Okay, itu adalah nombor yang 1, slab. Kita ada support yang kedua. Okay, you tengok situ dari support macam fit support lah. Dan yang ketiga kita ada beam. Okay, tiga tu adalah beam. Okay, so kalau tengok gambar raja dia, ini macam kita punya free body diagram lah kan. Macam you buat sebelum ni dalam static ataupun MOM. Okay, so for the sake of analysis, real structure is modeled into simple form such as line to signify beams and column and arrow to show load and installation is shown in figure 1.11. Okay, so daripada actual gambar raja sebelah kiri tu kepada simplify punya drawing lah, dalam bentuk arrow, variation, mana satu interrelation, mana satu acceleration, macam tu beam lah. Okay, so nanti dia akan jadi complicated bila kita nak buat idealized structure bagi trusses. Okay, so ini adalah actual beam as shown in figure 1.12a, can be analyzed as shown in figure 1.12b. Okay, kalau tengok ini adalah jenis actual, yang ni adalah idealized. Dia tukarkan, maksudnya kat sini dia ada apa? Ini adalah pin kan. So reaction 1, ini adalah A2, pada roller ada 1. So you punya idealized ni adalah macam ni lah. Okay, and then okay, untuk stability. Okay, so stability tu semua design, semua bangunan, semua structure dia mesti stable. Tak stable, runtuh lah dia, collapse lah dia. Okay, apa guna you engineer kalau you buat bangunan tak stable? Kalau you tengok masa ada construction, nampak bangunan sengit je kan. Nanti orang kata ni mesti engineer otak sengit je. Belajar dengan agaknya masa belajar pun belajar sengit kepala. Jadi nak akan pastikan kita punya bangunan tu stable lah. So they must not move, maksudnya tak bergerak ataupun dia walaupun dia kenakan load tapi dia still standing. Okay, stable. Okay, dan macam mana nak tahu dia stable ni? Biasanya kita akan gunakan must be in equilibrium lah. Actually usually terms as statically equilibrium. Maksudnya biasa gunakan equation of equilibrium. Nak tahu stable tak stable masa belajar statik, okay, kita kena tahu, you punya design kena static, pegun. So dengan memenuhi syarat-syarat equation of equilibrium. Okay, so point yang last, change of geometry of structure due to buckling of column or beam usually referred is as instability of a structure. Maksudnya kalau you tengok you punya structure geometry dia dah tak betul, dia melendut ke, tiba-tiba dia crack ke, crack tu boleh consider stake lagi lah, maksudnya dia kecil punya mistake. Tapi kalau dah buckle, dah bending, dah sway, okay, itu dah kira unstable lah. Okay, so kalau tengok figure 1.13a, unstable due to reaction line of reaction are concurrent. Okay, concurrent. Kat sini yang you tengok pada yang sebelah kiri tu apa dengan sebelah concurrent. Okay, you akan ada daya FA dan juga FC. Okay,
Yang jadi masalah nanti dekat P ni. Okey, P ni. Okey. P ni dia tak ada daya untuk dia seimbang. Okey, sepatutnya kalau macam contoh daya FB ni, ada member OB ni yang akan seimbangkan dia. Okey, akan seimbangkan dia. Tapi yang P ni tak ada apa yang boleh seimbangkan dia. Okey, dia stand alone, tak ada member lain yang atas dia, tak ada. So maksudnya benda ni tak stable. Okey. Figure 1.12b, unstable due to reaction line of action are parallel. Okey, yang ni pula kalau you tengok reaction dia semua roller. Okey. So dia tak seimbang. Secara mata kasar pun kita tengok reaction ni tak seimbang, tak ada pun daya yang menahan dia kat atas kecuali P ni saja. Okey, contohlah P ni you ada reaction sini satu. Okey. Mungkin reaction yang ini akan counter back reaction bagi FC, tapi macam mana pula dengan ini FB dengan FA? So tak stable. Okay. So determinacy of a structure. Determinacy of structure. Macam mana kita nak tentukan dia punya kestabilan dia? Macam nak tentukan? Okay. A stable statically determinate. Okay. A stable statically determinate structure. Is a structure that doesn't move or become mechanism under load and must comply with equilibrium condition. Okay, maksudnya stable lah itu. Apa itu stable? Dia adalah jenis statically determinate. Statically determinate, dia mesti dalam keadaan equilibrium. So the equilibrium condition or equation is when the sum of all forces, maksudnya penjumlahan daya moment pada suatu structure itu atau pada sistem itu, dia mesti kosong, equal to zero. Biasa saya selalu cakap student saja masa static, you punya equation of equilibrium kalau nak buat adalah mesti summation of fx 0, summation fy 0 dan summation moment 0. Okay, macam yang ditunjukkan dalam equation yang dalam slide itulah. Okay. Cuba kasih sampai ada FZ lah. Tapi untuk kita punya analisis bagi beam dan juga truss, kita akan gunakan 2D plane saja. Tapi untuk 3D plane kita akan belajar pada chapter kelima tak salah saya. Itu akan gunakan 3D plane. Okay. If the unknown reaction of a structure, under load can be computed. Maksudnya kalau you ada reaction pada satu structure tu, you boleh dapatkan nilai dia, you boleh analyze sampai dalam penghujung reaction tu ada nilai dia. Maksudnya you punya beam tu adalah determinate structure. Okay, determinate structure. Maksudnya kalau reaction tu you boleh manage kan, dia punya tu dia adalah determinate structure. Okay, saya punya laptop dah nak habis bateri, so kita akan sambung pada next slide lah.